Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini sejarah KSSM tingkatan 5, 10.1. Malaysia dalam isu global kontemporari, iaitu tajuk pertama dalam bab 10, Malaysia di pesada dunia. Hai. Baik. Kita akan mulakan kelas pagi ini. Harap semua pelajar dalam keadaan sihat. Okey, kita mulakan dengan melihat dulu apakah objektif kita pada pagi ini ya. Objektif pelajaran kita hari ini ialah pelajar dapat membuat rasionalisasi atau rasional pelibatan Malaysia dalam isu-isu global kontemporari, menceritakan isu-isu global yang dihadapi oleh Malaysia, menerangkan kepentingan kebijaksanaan dalam mengurus isu-isu global. Okey, kita masih berada dalam tahap hubungan kita, hubungan Malaysia dengan antarabangsa. Bagaimana kita mengendalikan atau melaksanakan hubungan dengan negara luar. Okey, maksud global antarabangsa, kontemporari adalah isu-isu yang terkini, ya, isu-isu semasa. Baik, kita akan lihat pada peta agak banyak isi dalam satu peta ini, tetapi cikgu akan terangkan satu persatu dan kita take note ya, take note atas perkara-perkara yang dibincangkan. Okey, yang pertama kita lihat di bahagian sini, Malaysia turut terkesan dengan perkembangan antarabangsa. Ya, bermaksud apa yang berlaku di Malaysia, jika ada isu-isu semasa, Malaysia turut terlibat bila berlakunya isu tersebut di luar, di peringkat antarabangsa, di negara lain. Ya, Malaysia juga akan terkesan di atas isu-isu tersebut. Ya. Kita akan bincangkan isu-isunya apa. Walaupun Malaysia mengamalkan sikap terbuka, ya, kita amalkan sikap terbuka dalam semua hal, ya, dalam isu ekonomi dan sosial politik, tetapi perkara itu tetap kita mendapat kesan atau pengaruhnya kerana kita bersikap terbuka tetapi mengambil berbaik-baik dengan semua negara. Ya. Okay, Malaysia terus menyatakan pendapat dan pendirian dalam semua isu berkaitan dalam pertubuhan yang disertai. Okey, Malaysia mampu tanggani dalam isu-isu global yang kita hadapi, yang kita mendapat pengaruh atau terkesan dengan situasi di luar negara, tetapi kita masih boleh tanggani dengan baik. Ya, atas sebab apa? Tentulah yang menanganinya adalah pemimpin dan rakyat. Keutamaan tentulah pemimpin menyatakan idea dan pendirian kita terhadap isu-isu yang ada lah. Okey, sebab itulah Malaysia sering atau selalu berada di kedudukan yang dihormati. Ya. Okey, isu global yang dihadapi Malaysia. Okey, setakat yang dibincangkan dalam buku teks ini, yang utama adalah isu global yang dibincangkan ialah penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang, penyakit berjangkit. Cikgu yakin dan percaya semua perkara yang dinyatakan itu awak pelajar pernah mengetahui atau pernah membaca atau pernah mendengar ya tentang isu-isu tersebut, ya. Tapi di sini kita huraikan satu persatu berdasarkan buku teks yang diberikan kepada kita, ya. Okey, di sini dinyatakan ya Malaysia menyuarakan untuk satu isu yang pertama dibincangkan ialah penyalahgunaan dadah. Okey, penyalahgunaan dadah. Apakah pendirian kita? Apakah pendirian Malaysia? Malaysia menyuarakan pendirian memerangi dadah dalam beberapa forum antarabangsa. Ya, maksudnya kita menyatakan pendapat kita terhadap isu dadah ini, ya. Jadi antara persidangan yang kita ikut ataupun laksanakan ialah persidangan penguatkuasaan dadah antarabangsa. Jangan salah dadah, ya. Persidangan penguatkuasaan dadah antarabangsa, kerjasama Interpol, ya, iaitu polis antarabangsa, strategi operasi tangani isu ini. Apa yang kita bekerjasama ialah dengan isu dadah ini. Okey, apa yang kita tangani ada bersama dengan Interpol, iaitu Polis Antarabangsa, berkaitan dengan operasi. Kita bekerjasama, Polis Malaysia dan Polis Interpol bekerjasama untuk tangani isu dadah.
Okey, dalam forum PBB pula, yang Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah dilantik sebagai Ketua Jawatan Kuasa Anti Dadah Antarabangsa tahun 1988. Maksudnya apa? Cikgu nak sebut di situ, maksudnya kepercayaan antarabangsa terhadap negara Malaysia. Okey, kepercayaannya dari awal lagi sudah mereka menghormati pandangan Malaysia. Okey, yang kedua berkaitan dengan isu pertindihan sempadan. Okey, tuntutan dan hak milik bertindih dengan negara lain. Ada kawasan-kawasan yang negara itu mengakui itu adalah negaranya, itu adalah sebahagian dari wilayahnya. Okey, itu maksud pertindihan dengan negara lain. Okey, contohnya ialah Pulau Batu Putih. Ya, Pulau Batu Putih ini di antara Malaysia dan Singapura. Okey, kemudian Pulau Sipadan dan Ligitan di antara Malaysia dan Indonesia. Ya. Okey, kedua-duanya dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa. Maksudnya kedua-dua peristiwa ini perbincangan ataupun penghakiman ataupun kita kata apa ya? Perbicaraan terhadapnya dilakukan di Mahkamah Antarabangsa. Bukan di Malaysia, bukan di Indonesia. Okey. Baik, kemudian 2002 keputusan telah diperolehi bahawa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia. Okey, yang ini Malaysia dapat. Tetapi 2008 keputusan bagi Pulau Batu Putih adalah milik Singapura. Kenapa ini berlaku? Kenapa ada perebutan kawasan atau wilayah? Okay, kita akan lihat nanti di bahagian bawah ya. Kenapa kita perlu mengambil kawasan tersebut? Kerana, okey, kita tengok yang bawah ni. Kepulauan 1979, Kepulauan Spratly. Ya, di antara lagi banyak negara yang tuntut, iaitu Malaysia, China, Vietnam, Brunei, Filipina. Ya, tetapi tidak selesai hingga kini, masih belum selesai hingga kini. Ya, Pulau Spratly adalah sebahagian dari wilayah Malaysia pada awal tahun 79 ni. Jadi kepulauan ini merangkumi pulau kecil Amboina, Terunggu Ubi, Terunggu Semarang Barat, Layang-Layang, ya, termaktub dalam Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Pada masa ini, tetapi masih tidak ada keputusan resmi Pulau Spratly adalah Pulau Malaysia. Okey, kedudukan ini antara sebab kenapa Spratly ni Spratly ni ingin dimiliki oleh 5 negara. Okey, cikgu ada sediakan peta untuk melihat kedudukan mereka pulau-pulau ni, nanti kita lihat ya. Baik, kedudukan Pulau Spratly di tengah Asia Tenggara. Di tengah-tengah Asia Tenggara. Yang penting kerana geostrategi. Okey, Pulau Spratly ni kerana dia strategik kedudukannya, dan dia juga sesuai untuk perdagangan. Itu merupakan asas kepada perebutan Pulau Spratly. Okey, terdapat juga Pulau Spratly ni, dia punya bentuk kedudukan atau keadaannya ialah dia terdiri daripada 9 buah pulau kecil dan 1 pulau yang besar. Ya, Pulau Batu Karang tau, Pulau Batu Karang. Okey, ini Malaysia pernah bangkitkan isu Spratly ni dalam forum ASEAN China 1995. Ya, 1995. Okey, Pulau Spratly ni juga dikenali sebagai Terra Nullius. Ya, Terra Nullius iaitu maksud Terra Nullius ialah tiada pemilik. Dan nama khas ni tiada pemilik. Okey. Pulau Spratly di Laut Cina Selatan seluas 500 batu persegi dan jarak dengan Borneo, 100 batu nautika dari Borneo, dekat dengan Sabah Sarawak kan. So, sebab tu kita kata Pulau Spratly adalah milik Malaysia. Okey. Baik, kita tengok peta sekejap bawah ni, peta Pulau Sipadan ni. Kenapa Pulau Sipadan kini menjadi milik Malaysia? Kenapa berlaku perebutan dengan Indonesia? Lihat kedudukannya. Okey, ni Pulau Sipadan dekat dengan Sabah. Ni Malaysia, semenanjung Malaysia. So, Indonesia ni kepulauan Indonesia. Ya, ni banyak ni Indonesia ni, banyak pulau-pulau dia kan. Jawa kan.
Nampak ni Philippines ni, bahagian Philippines. Yang paling dekat dengan Malaysia adalah, yang paling dekat adalah Sabah. Sebab itu Pulau Sipadan bukanlah kerana dekat saja, tapi ada isu-isu lain yang menyebabkan Pulau Sipadan menjadi hak milik Malaysia, ya. Okey, yang kedua Pulau Batu Putih, yang kini menjadi milik Singapura. Okey, kita tengok. Ini Singapura kan. Ini Johor. Tetapi malangnya pulau ini telah dimiliki oleh Singapura. Di kawasan pulau ini ada banyak terumbu karang, ada banyak makanan ikan, merupakan kawasan ikan yang paling banyak dekat sini juga. Sebab tu sangatlah beruntung. Dia ada rumah api dekat pulau ni, kecil sahaja. Tetapi ada rumah api dan juga ada kawasan ikan yang banyak, plankton. Sebab tu juga antara sebab keuntungan kepada Singapura apabila memiliki Pulau Batu Putih. Okey, Pulau Spratly pula terletak di Laut Cina Selatan. Luas ni, kawasan laut luas ni. Sangat luas di tengah-tengah, dia berada di tengah ni, jauh juga. Tetapi telah menjadi milik, tidak menjadi milik sesiapa lagi hingga sekarang. Okey, dia menjadi rebutan Vietnam, Brunei, menjadi rebutan Indonesia, Philippines, nampak di kawasan sekeliling. Ni kawasan Asia Tenggara kan. So kawasan-kawasan yang berhampiran semua mengakui bahawa Spratly ni adalah milik mereka. So hingga kini masih lagi belum ada keputusan berkaitan dengan hak milik Pulau Spratly. Okey, kita tengok isu yang ketiga. Isu yang ketiga berkaitan dengan kempen anti minyak sawit. Malaysia pengeluar minyak sawit, Indonesia pengeluar minyak sawit. So bila anti, maknanya tak suka. Tak suka, apa akan berlaku kepada kita? Tentu dia akan menjejaskan ekonomi negara kan. So apa tindakan Malaysia terhadap anti minyak ni? Dan kenapa mereka anti minyak sawit? Okey, baik, kita tengok. Dilancarkan oleh negara maju. Anti minyak sawit ni dilancarkan oleh negara maju sebab mereka rasa menggugat, mereka merasa tergugat. Okey, bila mereka lancarkan anti minyak sawit, tentulah menggugat negara pengeluar seperti Malaysia dan Indonesia. Okey, minyak sawit kenapa? Tengok kenapa. Minyak sawit pesaing minyak kacang soya. Minyak sawit ini adalah pesaing minyak kacang soya. Kempen anti minyak dibuat oleh American Soybean Association, ASE. Sokongan NGO pencinta alam di Eropah. Kan? Kononnya alasan mereka apa? Alasan mereka ialah tanaman sawit punca pencemaran alam sekitar. Kemusnahan hutan, kemusnahan habitat haiwan liar. Berlakulah bantahan dan sekatan pada minyak sawit. Itu alasan yang diberikan oleh pencinta alam di Eropah. Kenapa mereka sokong American Soybean Association ni. Okey. Baik, Malaysia tanganinya dengan baik. Malaysia tangani dengan baik. Malaysia buat apa? Malaysia masuk pertubuhan pertubuhan Roundtable on Sustainable Palm Oil. Pertubuhan tentang minyak lah berkaitan dengan palm oil. Kempennya berterusan dan Malaysia telah mendapat sijil untuk mengeluarkan minyak dan memasarkan minyak sawit, iaitu sijil Malaysian Sustainable Palm Oil tahun 2019. So masih baru lagi sijil yang Malaysia perolehi. So tentulah awak boleh cuba memahami bagaimanakah situasi negara apabila berlakunya anti minyak sawit ini ketika dulu. Agak lama tempoh masa Malaysia menghadapi isu ni. Jadi kita kena hargai pengorbanan pemimpin-pemimpin kita. Okey, Malaysia pengeluar secara mampan dan laksana amalan baik. Kita tidak buat sesuatu yang buruk yang menyebabkan nama kita tidak baiklah. So kita masih mengamalkan perdagangan yang baik, kita berniaga, kita laksanakan cara pengeluaran sawit dengan baik, amalan yang baik. Jadi kita amalkan pertanian baik, iaitu good agriculture practice. So tak bolehlah lagi pencinta alam Eropah ni
menyatakan isu-isu yang mereka beri alasan kenapa mereka menentang, ya. Okey, tindakan berhemah ini telah dapat elak sebarang konflik dengan negara lain. So lihatlah bagaimana negara Malaysia menangani isu. Ya, so kita ni kena berfikir, ya, kena berada dalam situasi berfikir ke arah diri sendiri juga, ya. Kita perlu pandai menangani isu. Okey, kita tengok isu yang keempat. Isu yang keempat ialah berkaitan dengan pemerdagangan orang. Bukan sahaja isu masalah dagang barang, tetapi sekarang masalah lebih besar, lebih buruk bila berlakunya pemerdagangan orang, jual manusia. Ya, jual manusia. Bunyi dia tak sedap kan? Okey, ini merupakan satu jenayah yang terancam. Jenayah yang terancam, dan jenayah ini tidak mengira siapa. Ya, tidak mengira bangsa, tidak mengira jantina, tidak mengira agama, keturunan. Ya, dia dilakukan secara orang kata tidak mengira sesiapa lah. Maknanya sesiapa saja boleh terlibat dalam masalah ini. Jadi ini merupakan ancaman yang sangat besar terhadap hak asasi manusia, ya, keselamatan negara. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak baik sama sekali, ya. Baik, perkembangan Malaysia yang maju ini menyebabkan dapat menarik minat warga asing masuk, ya, menarik minat warga asing datang, dan mereka masuk melalui sindiket pemerdagangan orang. Okey, maksudnya apa? Mereka nak datang ke Malaysia tetapi tidak ada visa, tidak ada dokumen resmi yang betul, maka mereka melalui satu ejen yang tidak sah, dan ejen tidak sah itu bawa mereka datang ke Malaysia ini seperti jual mereka kepada ejen di Malaysia. Itu maksud ayat ni lah, itu maksudnya. Okey, baik, kenapa itu berlaku, ya? Tadi kita dah kata kerana kemajuan Malaysia. Okey, yang berikutnya kerana kedudukan Malaysia yang strategik. Ya, kedudukan mereka yang strategik ini jadi transit, jadi satu tempat perhentian, ya, untuk pemerdagangan orang ini. Misalnya dia nak bawa orang Indonesia, contohlah orang Indonesia yang didagangkan nak dibawa ke Filipina, tetapi mungkin ada sesuatu isu yang menyebabkan mereka kena masuk Malaysia dulu. Yang masuk Malaysia dulu, transit sekejap, kemudian baru bawa ke Filipina. Inilah situasi yang berlaku, ya. Okey, Malaysia kuat kuasa. Cara Malaysia tanganinya, Malaysia kuat kuasakan undang-undang. Ya, kita juga sertai Convention PBB. Kita ikut protokol PBB ataupun kita ikut undang-undang yang diadakan, iaitu Hak Kanak-kanak 1989 dan protokol PBB. Sebab kita nak cegah, sekat hukum pesalah pemerdagangan. Ya, kita nak mereka ditangkap, ya. 2007 kita ada Akta. Akta itu ialah undang-undang, ya, satu akta anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran. Maksudnya bawa tu transit tadi tu penyeludupan. Okey. 2008 Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran dilaksanakan sepenuhnya. Okey, inilah cara Malaysia tangani isu pemerdagangan. Okey, seterusnya kita tengok, walaupun tidak habis, tidak orang kata tidaklah hilang sepenuhnya, tetapi ia mengurangkan isu inilah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok yang terakhir. Yang terakhir ialah penyakit berjangkit. Isu penyakit berjangkit. Kita bincang dulu apa yang berlaku dahulu, ya. Yang kita berjaya tangani, ya. Penyakit berjangkit iaitu fenomena dalam masyarakat dunia. Satu dunia mengalaminya, iaitu acquired immune deficiency syndrome, AIDS syndrome, kurang daya tahan melawan penyakit. Sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Okey, iaitu singkatannya ialah AIDS. Ya, singkatannya ialah AIDS. Okey, Malaysia tahun 1986 hingga 2014, 100,000 kes telah dicatatkan. 100,000 kes telah dicatatkan. 160,000 16,000 kematian. Okey,
100 kes, 16,000 kematian. Okey, kenapa itu berlaku? Kerana gaya hidup tidak sihat dan penyalahgunaan dadah. Gaya hidup yang tidak sihat dan penyalahgunaan dadah. Faham kan maksudnya? Okey. Kementerian Kesihatan sangat proaktif. Sangat proaktif. Mereka melakukan pemeriksaan secara berterusan. Malaysia berjaya kawal isu ini disebabkan pemeriksaan yang berterusan. Contohnya kalau sekarang ni kalau sesiapa yang ingin berkahwin, mereka perlu melaksanakan ujian dahulu. Itu cara Malaysia menanganinya. Akhirnya Malaysia berjaya mengawal, bukan menghapuskan sepenuhnya. Jika rakyat masih tidak mahu mengikut cara hidup yang betul, tidak mengambil dadah dan sebagainya, maka mungkin ada dapat hilang, dapat lupus. Tetapi inilah masih bergantung kepada rakyatnya, bagaimana rakyat bertindak. Kerajaan boleh melakukan perancangan, tetapi jika rakyat masih lagi tidak mengikut, maka masalah kepada rakyat dan juga negara lah. Okey, WHO. Ketika kita menangani AIDS, WHO mengakui Malaysia berjaya kurangkan penularan pada tahun 2018. Bermaksud kita dapat kurangkan. Sejak 2011 lagi, Malaysia mendukung hasrat PBB, iaitu dunia bebas AIDS 2030. Bila tahun 2030, kita nak dunia ini keseluruhannya bebas AIDS. Malaysia sambut Hari AIDS Sedunia. Malaysia turut sambut Hari AIDS Sedunia pada 1 Disember tiap-tiap tahun lah. Sekarang ini sekali lagi penyakit berjangkit 2019 bermula. Juga merangkumi satu dunia. Satu dunia 2019 diberi nama COVID-19. Sehingga hari ini masih tidak dapat menyelesaikan isu ini, walau di semua negara ada isu, semua negara ada kes, tetapi semakin berkurangan apabila adanya vaksin. Apabila adanya SOP, apabila rakyat mengikuti SOP. Sebab itu bila bersangkutan dengan penyakit berjangkit, ia kembali kepada rakyat untuk memenuhi SOP, memenuhi prosedur, memenuhi tuntutan yang diberikan, plan yang diberikan. So di sinilah tugas rakyat untuk membantu menyelesaikan atau membantu mengurangkan gejala ataupun kawalan terhadap penularan AIDS ini, penularan COVID juga. Jadi kita sama-samalah untuk tahun ini, sama-samalah kita pula menghadapinya, dan ini merupakan sejarah. InsyaAllah mungkin dalam buku sejarah anak-anak awak pula akan ada isu AIDS ini. Okeylah, tajuk ini telah habis. Tajuk 10.1 telah habis. Untuk ini cikgu sertakan soalan objektif. Soalan objektif. Soalan objektif. Baik, soalan pertama kita bincangkan dan kita cuba dapatkan jawapan. Cikgu rasa awak memang boleh menjawabnya kerana semuanya telah kita bincangkan tadi. Yang pertama kita tengok AIDS. Hari AIDS Sedunia. Hari AIDS Sedunia. Pastikan kertas jawapan awak, kertas soalan awak bertanda kosong dan awak sangat yakin semasa menjawab soalan. Baik. Berikut adalah antara isu global yang dihadapi oleh Malaysia kecuali penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, pemerdagangan manusia. Terus awak dapat kecuali teknologi digital. Yang kedua, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah terpilih menjadi Ketua Jawatankuasa Anti Dadah. Tahun bila tadi? Awal kan tadi kita kata Tun Dr. Mahathir telah dapat kepercayaan. So jawapan awak sudah ada juga. Berikut adalah ciri-ciri Kepulauan Spratly kecuali terletak di Laut Cina Selatan. Betul tadi? Jauh. Seluas 500 batu persegi. Turut dikenali sebagai Terra Nullius, iaitu tanpa pemilik. Kan? Jadi kira-kira 150 batu dari pantai Borneo. Tadi kita kata apa? Dekat je kan? 100 batu. So jawapan dia kata kecuali, maka kita dapat jawapan.
Ya. Okey, isu tuntutan ke Pulau Spratly melibatkan negara berikut kecuali negara mana yang tak tuntut? China dekat tadi, Vietnam pun dekat, Brunei pun dekat, yang tak tuntut Indonesia. Betul? Betul Indonesia? Betul kan? Indonesia. Okey. Indonesia sahaja yang tak tuntut. Okey. Okey, baik. Mengapakah Malaysia menjadi negara pilihan kepada aktiviti perdagangan manusia? Kenapa jadi pilihan? Kenapa? Ya, kerana apa? Adakah perkembangan ekonomi dan kemakmuran Malaysia? Adakah kerana kepelbagaian masyarakat di Malaysia? Malaysia mempunyai destinasi pelancongan. Ingat tak mereka cakap tadi transit? Sebab apa jadi transit? Kedudukan Malaysia yang strategik. Betul lah. Strategik empat betul. Pak betul. Ni cara awak nak jawab. Soalan yang begini maksudnya jawapan yang paling tepat awak sudah tahu ada 2 tempat kat sini kan. Okey. Tadi kita tengok sebagai transit tadi. Kenapa mereka boleh datang sebagai pelancong tetapi mereka tidak melancong. Mereka hanya jadi transit sahaja. So kita boleh ambil jawapannya ialah D, 3 dan 4. Okey. Baik, seterusnya soalan nombor 5. 6. Bilakah tarikh AIDS sedunia? Setiap tahun kita sambut. Tadi kita baru saja jawab. Okey, penyakit-penyakit yang menular pada masa sekarang. Yang mana COVID? Yang mana ejaan yang paling betul? Okey, ejaan paling betul ya. Okey, di sini gerakan anti minyak kelapa sawit dilancarkan oleh negara maju anti minyak ya. Mengapakah keadaan ini berlaku? Kenapa? Harga minyak sawit yang tinggi? Tak, sebab tadi negara maju yang anti minyak. Kalau minyak tinggi mereka beli kan, mereka banyak duit. Pesaing utama minyak sayuran, macam betul, kita diam sekejap, biar dulu. Permintaan yang terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi lagi bagus, lagi orang nak beli, lagi banyak. Lagi banyak pembeli. Kenapa pula anti? Kan? Okey, pesaing utama minyak kacang soya. Tadi kita dengar American kan? American soybean kan? Okey, so kita dapat jawapan. Okey, pemerdagangan orang merupakan jenayah terancang. Apakah sebab Malaysia menjadi transit bagi perdagangan orang ke negara lain? Kenapa? Kestabilan politik, hukumannya ringan, kedudukan yang strategik, kawalan sempadan yang longgar. So, kita dapat jawapan kedudukan yang strategik. Kestabilan politik taklah. Mana negara kita sangat stabil negara kita dikatakan politiknya stabil. So ini pun bukan So inilah jawapan bagi soalan objektif 10.1. Baik, cikgu juga sediakan soalan esei. Tetapi soalan esei ini cikgu tak bincang tetapi cikgu sediakan jawapan. Cikgu sediakan jawapan. Maka anak pelajar boleh menulis soalan dan mencuba menjawab jawapan soalan ini berdasarkan cadangan jawapan yang dah diberi. Dan sebenarnya cadangan ini semua pun berada dalam pertemuan tadi yang kita bincangkan. Cuma beri panduan cikgu bagi panduan kepada anak pelajar untuk menggunakan jawapan yang diberi. Ini juga adalah soalan perkongsian dari guru-guru dari negeri Sabah kata saya cikgu Ini adalah perkongsian soalan, so cikgu ambil dan letakkan di sini. Okey, dan soalan kedua, jelaskan kesungguhan Malaysia dalam menangani isu perdagangan. Juga ada dinyatakan cadangan jawapan. 6 markah. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengelak berlakunya konflik negara kita? Okey, ini adalah kebat, dan soalan kebat, dan usahakan untuk menjawab dalam bentuk fakta, huraian dan contoh
Dan 6 markah. 6 markah sekurang-kurangnya 3 perenggan, 2 perenggan ya, dan lengkap dengan huraian contoh dan inference ya, inference. So cubalah menjawab soalan-soalan ini ya. Dan jika dah siap, boleh juga minta guru anda untuk menyemaknya ya, bagi mengetahui adakah cara menjawab anda itu tepat ya. So cikgu rasa sampai di sini saja untuk tajuk 10.1. Okey, baik, terima kasih.